صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini setelah dikurniakan kita dengan sebulan Ramadan penuh telah selesai, disambung pula dengan anugerah kepada kita satu hari namanya Aidil Fitri juga dah selesai. Habiskan pula untuk sambung 6 hari dalam Syawal puasa juga dah selesai. Kemudian bersambung pula dengan sambutan raya pun sebulan. Yang tak dan sambut sebulan, dia qada pergi sampai ke bulan lepas Syawal. Sampai macam tu punya nilai Syawal itu cukup besar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita sedang menunggu sekarang ini ialah kita tengah buat preparation untuk seterusnya. Jadual waktu orang Islam seterusnya adalah kita tengah buat apa? Persediaan apa? Persediaan haji dan juga raya korban kan. Tengah buat persediaan haji dan juga korban. Pi mana-mana masjid dan surau pun orang akan cakap tentang harga lembu dengan harga kambing. Orang akan cerita tahun ni berapa ekor lembu, berapa ekor kambing. Semua orang akan cakap benda tu sebab semua orang tengah buat satu persediaan untuk kita masuk kepada fasa ini. Maknanya apa tuan-tuan? Ramai orang seronok nak menyambut hari kebesaran Islam. Ramai orang seronok. Bulan puasa, yang puasa dengan yang tak puasa sama naik. Walaupun dia tak puasa tapi dia seronok. Sebab apa? Mungkin dia sebahagian daripada peniaga bazar Ramadan. Mungkin dia sebahagian daripada orang yang boleh supply kurma ke, supply ayak dam-dam ke apa ke tuan-tuan. Dia seronok nak sambut Ramadan kerana dia boleh menambahkan pendapatan. Sama juga dengan bulan raya korban. Ramai orang tunggu korban ni. Tuan-tuan, ramai orang tunggu. Yang terlebih tunggu adalah toke lembu dengan toke kambing. Sebab tahun ni dia boleh buat lebih lagi. Lah tahun dia nak all out untuk habiskan kandang dah yang kosong tu. Tuan-tuan, maka manfaat itu ada orang yang mengambil manfaat bulan Islam dengan memang dia menunggu untuk roh ibadah dia. Ada orang menunggu untuk roh poket dia. Kita duk menunggu apa? Persoalannya itu. Ataupun kita tunggu seronok sebab nak rebus kambing, nak rebus lembu, nak makan, nak cicah yang asam. Kau gitu? Kan duk bincang siap dah nak makan apa? Tahun ni, tahun lepas kita buat nasi daging. Tahun ni kita nak buat nasi apa pula? Dalca pula. Tuan-tuan, bentar lagi kita buat dalca pula. Alhamdulillah. Kita nak tuan-tuan semua orang ambil berat pasal urusan umat Islam dan dia kena tahu atas sebab apa dia nak menyambut. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni sambung balik kita punya pengajian yang tertangguh dekat 3 bulan tu. 3 bulan. Kita berhenti hari itu pada tanggal 26 hari bulan 2 2023 pada surah Al-Adiyat ayat yang kelima. Kita berhenti pada ayat yang kelima sampai ayat pada fawasatna bihi
jam'a. Kita berhenti dekat tu. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat ini dengan satu kata-kata yang menunjukkan kepada keingkaran terhadap nikmat Allah. Sifat bakhil kerana terlalu sayangkan harta benda, dan lalai bersedia menghadapi akhirat. Ada berapa? Satu, ingkar terhadap nikmat Allah. Nombor dua, bakhil, kedekut. Nombor tiga, sayang harta benda. Nombor empat, lalai tentang urusan nak menghadapi urusan akhirat. Ada orang suka cakap tentang akhirat, tapi dia tak cakap tentang persediaan dia untuk menghadapi akhirat. Buka surat 369. Kita buka surat 369, Tafsir Munir, Suratul Al-Adiyat. Baik. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Al-Adiyat itu ialah kuda perang. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang kencang. Pada ayat yang kedua, fal muriyati qadha, demi kuda penggempur yang mencetuskan api dari telapak kakinya. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha, lalu meluru dan menyerbu musuh di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu-debu berterbangan sebab lajunya dan tangkasnya seekor kuda perang yang masuk menyerbu tempat musuh. Tempat musuh menjadi berdebu, menyebabkan musuh sukar melihat keadaan persekitaran, debu terlalu tinggi. Fawasatna bihi jam'a, lantas menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh, yakni kuda perang. Malam ni tuan-tuan nak sambung sampai ayat yang ke-5, yang ke-6 pula. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia. Innal insan, tuan-tuan kalau perasan pada ayat Quran ke hadis Nabi ke, selepas perkataan inna, perkataan selepas itu akan berbaris dengan baris atas. Innal insana, dia tak baca innal insani, dia baca innal insana. Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW, dia tak baca innan nabiyyi ataupun innan nabiyyu, dia akan baca dengan innan nabiyya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, li rabbihi, kepada Tuhannya itu, lakanud, li itu kepada, rabbin, rabbi itu Tuhan, hi itunya, kepada Tuhannya. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lakanud. Dia, lakanud ni maksud apa tuan-tuan? Artinya ialah dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Dia tak nak bersyukur, dia sangat-sangat tak bersyukur. Bukan kata tak bersyukur saja, lakanud itu artinya apa? Sangat-sangat tidak bersyukur. Bukan sikit-sikit tak bersyukur. Manusia ni memang tak bersyukur sungguh. Wa innahu ala dhalika la syahid, dan sesungguhnya, wa dan innahu, sesungguhnya, baginya, sesungguh dia ini, ala, ke atas, dhalika itu, la syahid, sesungguhnya manusia, sesungguhnya ia sangat arif dan menyaksikan sifat dirinya yang demikian. Jadi saksi ke atas diri dia sendiri bahawa dia memang perangai lagu tu, perangai tak erti bersyukur. Walaupun Allah kurniakan kepada dia dengan kenikmatan, dia mampu untuk menunggang kuda dan berlepas ke tengah-tengah musuh. Dia mampu duduk di tengah-tengah musuh, menyerang musuh dengan seekor kuda. Dia mampu menumpaskan musuh walaupun jumlahnya kecil. Tapi tuan-tuan, manusia itu seseorang yang sangat-sangat lakanud. Lam itu menunjukkan kepada kekuatan, li taukid, menunjukkan kuatnya, sangat-sangat tidak bersyukur.
wa innahu, dan sesungguhnya dia itu lihubbil, sesungguhnya manusia itu melampaunya dia, lihubbil khairi la syahid, menyaksikan, sangat sayangkan harta lagi tamak, saya sangat sayangkan, sangat bagi dia itu. Tuan-tuan, pada ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur, dan sesungguhnya ia sangat arif dan menyaksikan sifat dirinya yang sedemikian. Ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, memang manusia itu melampau sangat sayangkan, lihubbil, sangat sayangkan, khairi, harta bendanya yang baik-baik, lasyadid, dengan bersangatan, sayang sangat dengan harta benda. Tuan-tuan, hari ni manusia dia gila harta, dia gila kerja, dia gila harta, tanpa memikirkan tentang urusan-urusan yang kekal abadi untuk dia. Dia cari benda yang temporary, yang tak boleh membawa dia sampai berkekalan dekat akhirat. Tuan-tuan, urusan macam contohnya hari ni yang paling merisaukan kita ialah urusan dakwah. Urusan dakwah, tuan-tuan, urusan dakwah hari ni dah jadi macam urusan bisnes. Ni zaman kita ni zaman yang membimbangkan. Wallahu a'lam, saya mungkin nak bercakap benda ni, mungkin akan ada orang kata, kenapa saya cakap macam ni? Ni urusan dakwah kot, bila ustaz-ustaz settle. Yalah, betul. Tapi kita duk heran juga, pasal apa tuan-tuan? Moga-moga Allah keluarkan saya dan sahabat-sahabat saya daripada fitnah akhir zaman ni. Tuan-tuan, terus tengok hari ni kuliah penuh setiap masjid, setiap malam. Setiap malam, setiap masjid surau semua buat kuliah. Kita meriah di Pulau Pinang dengan kuliah. Tapi dalam tempat kita, bukan tempat tuan-tuan lah, tempat saya lah, tempat saya, tempat-tempat lain-lain yang menunjukkan kepada tak ada kalanya dia tak banyak perubahan, tapi environment berubah, manusia tak berubah. Tapi dakwah kita berjalan, tapi dia tak berapa nak berkesan. Saya semak diri saya, tuan-tuan, saya semak diri saya. Saya main ni untuk apa? Saya main kat tempat tuan-tuan untuk apa? Kalau saya main kat tuan-tuan pasal nak ambil sampul balik, urusan saya tak selesai. Urusan saya untuk dakwah tak selesai. Itu bukan tujuannya. Itu bukan tujuan dakwah. Memang bukan tujuan dakwah. Hari ni tuan-tuan jadi fitnah kepada para asatizah, para golongan-golongan ustaz, apabila ada orang yang mendetakkan urusan dakwah ini dengan harga ribuan ringgit, tak harga ribu-ribu. Nak main duduk sejam depan ni tak harga ribu-ribu. Bahkan demand nak hotel yang mahal, nak terbang business class. Kita urusan apa sekarang ni? Kita sedang berurusan dengan siapa? Siapa our client? Kan klien kita siapa? Siapa pelanggan kita? Kalau seorang pendakwah, tuan-tuan jaga masjid dan surau, tuan-tuan jaga surau, siapa klien kita? Jemaah. Kita kena pastikan jemaah kita selesa. Macam tuan-tuan buat lah, tukar kapet baru, tukar mikrofon baru, bagi surau masjid dia cerah. Tu buat pula depan banner, tuan-tuan takut tengok tuan-tuan punya Ramadan punya jadual penuh macam masjid, kalah masjid. Buat program menggalakkan orang mai, bagi tempat musafir, toilet kita pun jaga elok-elok. Tuan-tuan buat semua untuk apa? Untuk urusan dakwah. Itu klien kita, kita nak bagi dia
puas hati duduk dalam masjid dan surau kita. Tuan-tuan, ini tujuannya. Apa pula tujuan para pendai, para dakwah dia hadir di tempat tuan untuk apa? Saya takut gini tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, wa innahu li hubbil khairi la syadid, sayang sangat kepada harta benda yang bersangatan. Kita kumpul harta daripada urusan dakwah, ini membimbangkan. Bimbang. Kerana terbalik dengan para sahabat dulu, dalam urusan dakwah habis harta. Habis harta. Bukan hilang, bukan kata tambah harta. Habis harta urusan dakwah. Jemaah tabligh keluar pergi berdakwah 4 bulan, ambil cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji, pergi berdakwah kepada 4 bulan, keluar pergi berdakwah. Nak pergi habaq ke orang satu je, hang buat baik ambil semayang, buat baik pergi buat semayang, buat baik pergi ambil semayang jemaah. Nak habaq tu je 4 bulan. Tuan-tuan, dia menguruskan dengan urusan seperti mana para sahabat. Saya bimbang di hujung-hujung tuan-tuan ni tuan-tuan, saya nak luah tuan-tuan lah. Kebimbangan saya sebab kita jaga masjid. Bila jaga masjid tuan-tuan, kita risau yang mai hadir tempat kita orang yang tidak mengutamakan tujuan dakwah sebagai tujuan asal, tapi takut tujuan-tujuan lain. Lepas tu saya peringat diri saya, bila kita baca ayat-ayat begini tuan-tuan, bimbang. Walaupun dia berada di tengah-tengah antara medan perang, diberikan kuda yang hebat, diberikan Allah nikmat, boleh ada kekuatan menunggang kuda. Kuda ni tuan-tuan bukan benda yang mudah. Allah nak cerita apa tuan-tuan? Dia ada kemahiran, dia ada binatang tunggangan. Kurniaan Allah atas dia, kenderaan ada, tempat perang ada, kekuatan ada, menang Allah bagi. Tapi tuan-tuan, akhirnya di situ Allah Taala kata apa? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dia sayang pada harta ni sungguh-sungguh. Baik tuan-tuan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah dia mahu sedar dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya? Tak bimbang ke? Tak sedar ke? Tak insaf ke? Bukankah satu hari nanti kubur yang ada dalam kubur itu akan dibongkarkan segala yang ada dalamnya? Yang duduk dalam kubur semua akan bangkit semula untuk berurusan dengan urusan terakhir sebelum kita diterima Allah sama ada syurga ataupun neraka. Kemudiannya, dan apabila didedahkan segala yang terpendam dalam dada, habis tuan-tuan, rahsia-rahsia kita terbongkar habis. Hari di mana tidak ada seorang pun yang akan terkecuali daripada pendedahan. Satu hari tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang bagaimana soal jawab di dalam ketika mana yaumul mizan, hari timbangan. Nabi kata orang yang dah bertaubat, jika taubat dia diterima, maka dia tidak ada lagi. Kan Nabi kata man su'ila uziba, siapa yang ditanya, yang ada persoalan ditanya dekat akhirat nanti, berlaku dialog persoalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, maka itu satu azab. Baru tanya saja, tanya tuan-tuan lah, kita kalau kena dengan polis tanya soalan tuan-tuan, dia ketak sikit dengan nada yang tinggi kat kita, apa kita jadi tuan-tuan? Kita tak pernah masuk penjara, tak pernah orang soal jawab, tak pernah. Kita ni muka baik lah, muka net ni, muka spek mata Superman ni, rambut belah tepi Mr. Bean ni tuan-tuan, jalan memang baik. Tiba-tiba polis pegang kita, tahan kita, tanya soalan, hang buat dah benda ni? Dia ketak sikit, bagi suara tinggi sikit. Tuan-tuan, budak ni kencing dan seluar, terkencing tuan-tuan. Jangan kata budak ni. Seorang sahabat saya tuan-tuan, yang ustaz lah juga, minta mau cerita lah siapa, sembang dengan dia biasa kena dengan polis, kena sekali dengan polis,
Kira ni habis ganas memang boleh taruh orang memang. Satu hari polis panggil dia untuk soal siasat, saya forum dengan dia tuan, satu forum dengan dia, saya duk kata lah beberapa perkataan, dia sound tadi apa, Ustaz Isuk boleh dah cakap lagu tu, dia tak kena hari dia. Dan saya kena, saya tahu lah tajuk hari tu pula bab syurga neraka. Dia pun suruh saya cerita bab syurga, yang kawan ni suruh cerita bab neraka. Dia pula baru lepas kena. Tuan-tuan, dia bos kedah, dia kata apa, dia ni boleh cakap lah, dia tak kena lagi. Saya belum kena urusan neraka pun tak kena lagi, baru polis panggil saya. Dia tahu tak bila dia tanya kat saya yang duduk kanan-kanan ni, bila dia suruh saya pegang number ambil gambar pun saya dah ketak kecil-kecilan seluar lah. Kan bila kena tahan tuan-tuan, dia suruh pegang number pegang number ambil gambar, kena yang tu pun dia kata yang tu pun dah cukup azab bagi dia, cukup susah hati dah. Rasa macam Allah, aku ni teruk gila, kata macam tu. Tak, apatah lagi tuan-tuan, dia kata apa, apatah lagi jika sekiranya urusan itu bukan dengan polis tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi kata, man su'ila uziba, siapa-siapa yang disoal siasat maka dia dikenakan azab. Dia dah azab dah tu pun dah azab dah. Maka tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, apabila Nabi SAW menyebutkan sedemikian, para sahabat tanya, Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah orang yang telah pun bertaubat dan taubat dia taubatan nasuha, bukankah kamu kata dulu dia terpadam dosanya seolah-olah dia tak pernah kena, tak pernah buat benda tu? Maksud apa tuan-tuan? Dia mungkin dulu ahli zina, dia mungkin dulu ahli maksiat, arak, judi, perempuan, disko, mungkin satu masa dia berenggang dengan benda tu semua tuan-tuan, dan dia kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang begitu baik. Adakah dosa yang dia buat selama ni, walaupun Allah dah terima dok taubat dia, adakah dosa itu akan dibicarakan di hadapan Allah? Jawapan Nabi ialah dia terpadam. Allah Ta'ala bagi beberapa benda tuan-tuan, kelebihan untuk orang bertaubat. Yang pertama, Allah bagi dekat dia terpadam catatan dalam buku catatannya. Nombor dua, Allah melupakan malaikat yang pernah menulis tentang kejahatan tu. Malaikat tulis itu pun terlupa. Nombor tiga, tidak ada soal jawab dengan dia dekat akhirat tentang perkara tersebut. Tak ada tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Walakinnal ard, tetapi akan adanya pembentangan. Dia tak kena soal siasat, tapi ada pembentangan. Al-ard, bentang. Bila bentang maknanya ditayang semula semua perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan yang kita buat. Para sahabat pula tuan-tuan bimbang, malulah kami apa yang telah kami buat selama ni. Nabi kata apa? Jika ianya perkara yang menyebabkan keaiban atas dosa yang telah pun diampuni oleh Allah, maka pembentangan itu pun dipadamkan. Yang tu pun tak ada. Tapi bentang itu tetap dibentang tanpa soal siasat. Maknanya setiap daripada kita diterima taubat ke, Allah tak terima ke, pembentangan tetap akan dibuat, walaupun tak disoal soal jawab. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sambung sikit lagi habis buah ayat ni sebelum kita masuk pada syarah dia. Wa hussila ma fi sudur, dan apabila didedahkan segala yang terpendam dalam dadanya. Dan terakhir sekali, inna rabbahum bihim yawma izil la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka itu maha mengetahui dengan mendalamnya tentang balasan yang diberikan kepadanya pada mereka pada hari itu. Siapa pun tak boleh argue Allah ni bagi kat dia, bolehlah bagi kat dia ni, dia ni kenal ikut Tuhan, ni aku tak kenal. Kita dalam dunia ni tuan-tuan suka kata kat orang tak adil.
Itu mungkin terjadi, mungkin betul. Kecenderungan kita si A, layan si A baik-baik. Mai si B ni dia kurang sikit, kita layan lebih kurang. Si B kan kata apa? Orang ni tak adil lah, dia layan si A tu lebih sangat. Kat aku ni buat pandang tak pandang je. Mungkin itu kita akan kata. Kita akan kata dia tak adil. Mentang-mentanglah dia tu orang kaya, saya ni orang miskin. Tuan-tuan, baru ni tuan-tuan ada seorang hamba Allah. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, dia kena marah dengan satu orang, bukan orang kaya pun, tapi orang tu mungkin ada duit, tapi dia kena marah. Kata, ustaz, mungkin yang ni ini kot nasib jadi orang miskin kan. Bila orang suka marah, orang cakap lebih kurang. Saya pakai macam ni ustaz, saya memang orang susah, orang cakap dengan saya pun lebih kurang. Macam ni kot nasib jadi orang miskin kan. Kita dengar tuan-tuan, sebab dengar sebab. Dengar kita ni macam dada kita ketat, rasa ya Allah, kesiannya kat hang. Ada orang layan yang macam tu, dia rasa sedih. Dia cakap, ni lah mungkin jadi orang miskin macam ni lah orang layan. Sebab saya ni kan selekeh, cuba saya pakai elok-elok, mesti orang layan saya baik-baik. Tuan, dengar tu sedih. Dia cakap yang mata dia meleleh, tapi dia lak, dia tak apa ustaz, ini biasa ustaz, nasib orang susah macam tu. Orang suka kata, orang suka marah, orang nampak kita buat semuanya tak betul. Yang betulnya kalau kata orang kaya buat, semua betul. Ini pandangan orang miskin terhadap orang kaya, bukan pandangan tuan-tuan. Maksudnya bukan semua orang kaya macam tu, tapi oleh kerana ada orang buat macam tu, yang buat dekat dia tu tuan-tuan tak kaya mana pun, tapi bukan kaya lah, maksudnya dia ni orang yang nampak okey lah daripada kawan ni, cakap lebih kurang. Saya tak, tuan-tuan, saya tak apa nak berkenan bila orang cakap kepada orang susah dengan gaya macam tu. Sebab dia layan lebih baik lagi. Macam hari kita panggil kenuri lah, panggil kenuri, kita buat kenuri, kita panggil orang budak-budak tahfiz main kenuri kita. Tapi tuan rumah, habang pada penjaga tahfiz tu, ustaz yang bawa tu, duduk ujung sana. Duduk ujung sana tuan-tuan, dia pilihan ke lain. Tak ada adik-beradik dia ke ahli keluarga ke pelayanan istimewa kepada anak-anak tahfiz, tapi suruh budak tahfiz mai. Dan kita buat majlis pula tak teli dengan budak tahfiz. Panggil budak tahfiz mai, buat kenuri, buat dalam kenuri tu budak tahfiz duduk depan. DJ pasang lagu-lagu pelik-pelik, lagu orang putih, lagu macam-macam. Kemudian pula DJ pula pergi jemput pula siapa dengan mana yang manusia tuan-tuan, memang buat karaoke pula. Tapi panggil budak tahfiz masuk. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dalam peperangan Yamamah, perang dengan Musailamatul Kazzab, Abu Bakar panggil jemput mai anak-anak tahfiz ni, budak-budak tahfiz, para sahabat Nabi yang hafizul Quran, yang hafiz Quran, panggil mai duduk dalam majlis itu, duduk dalam batalion perang itu, bukan pasal suruh perang. Para sahabat lain tanya, ya Amirul Mukminin, apa pergi panggil budak tamu ni, apa sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran ni, depa ni aset Islam kot, kalau pergi perang mati ke apa lagi, hilang orang yang hafal Quran. Apa Abu Bakar kata, aku bukan suruh dia pergi perang, aku hanya letakkan dia dalam batalion perang supaya dengan keberadaan orang yang menghafal Quran ini turun pertolongan Allah. Nampak tak? Ni orang yang faham. Kita panggil dia mai kenuri-kenuri kahwin kita, nak suruh turun pertolongan Allah, tapi kita jemput bala sekali, minta pertolongan Allah tapi jemput bala sekali mai. Agak-agak nak jadi jenah. La yastawil khabithu wat tayyibu, tak boleh campur antara baik dengan yang buruk. La yastawil khabithu wat tayyibu, yang buruk dengan baik tak boleh campur, tak boleh. Kerana kemuliaan anak-anak hafal Quran tuan-tuan, dia hafal Quran, dia mulia di sisi Allah. Allah turunkan pertolongan di tempat yang ada anak-anak tahfiz. Sebab tu tuan-tuan, kalau kawasan tuan-tuan ada anak-anak tahfiz yang hafal Quran, jaga elok-elok,
beri layanan istimewa kat dia, muliakan dia, jangan pandang rendah kat dia, galakkan dia lagi. Bila beri kemuliaan, dia akan rasa diri dia megah, dia akan teruskan lagi nak apa bagi habis. Ni kemuliaan yang diberikan oleh para sahabat Nabi. Kita bercampur antara halal dengan haram. Dan saya pun nak pesan juga kat anak-anak tahfiz ni lah. Dah tahu kenuri lagu tu tak payah duk pi ya. Ustaz-ustaz pun tak payah tak payahlah duk pi nak turut sangat jemputan kenuri. Tak usah lah. Tengok siapa panggil. Kalau yang panggil tu pun Jerman semacam mai, tanya dulu kenuri tu ada apa? Abang tanya direct, tak apa, tak ada masalah, tanya dulu. Tanya dulu tuan-tuan. Tak ada masalah pun tanya dulu. Bagi lebih kenuri tuan-tuan, saya duk tengok. Tak apa nak kena. Tak kena sangat lah. Yang DJ lagi mai panggil yang pengantin yang masuk tu pun melok ah. Ni dia terbuka kain kot belakang, seorang pegang kain kot belakang tu jalan mai tang masuk. Lepas lawat buka lagu tang jalan masuk. Dah jadi Kristian pula. India boleh buat packer ni punya rambut tinggi lagu tu tuan-tuan masuk dalam. Tapi jemput budak-budak tahfiz. Tak ambil roh orang hafizul Quran, hantar hormat anak-anak hafiz Quran. Abang derek tak hormat anak-anak tahfiz. Hang tak pandai nilai Quran itu yang duduk dalam dada-dada mereka, pergi panggil budak-budak ni mai, dan hang buat program tak mengikut landasan agama. Sikit punya buta. Live ke? Rakaman sudah. Tapi saya tak apa, boh pi ya. Ni maklumat ni sampai kepada orang. Kesian tuan-tuan. Kita dah tengok. Weh tuan-tuan, wangi ya. Bakhur kan. Oh. Rasa macam masjid-masjid saya pula, Syekh Yusof. Tapi best apa ni? Ya. Tak tiru ni memang patut kena ada kan. Tu wangi-wangi. Jadi sur. Dia bau sur. Tuan-tuan. Tentu para habaib macam Habib Omar baru ni mai, majlis dia mesti kena ada bakhur. Habib Ali majlis dia pun kena ada bakhur. Bila ada bakhur tuan-tuan, dia jadi naik syekh. Bukan jin ke apa dah, dia jadi naik syekh. Dia jadi macam baru ada dia punya sur tu ada. Saya pun kalau majlis tu ada bakhur ni, dia rasa lain macam tau. Macam majlis ni kena dia punya ketenangan tu lain, dia rasa. Baik tuan. Tak payah duk buh lah MBP orang yang ni li sempoi. Baik, tampung. Kita tengok pada pedoman hidup dan hukum hakam. Saya tengok baca bab yang tafsiran. Tengok muka surat 373. Macam habis sikit. Muka surat 373. Dari ayat di atas dapat difahami Allah bersumpah atas nama kuda yang lumrah dalam pemikiran orang-orang Arab bahawa manusia memang mempunyai perangai yang buruk. Mereka kurang bersyukur dan bersabar. Kurang bersyukur, kurang bersabar, tamak haloba terhadap harta benda, asyik berusaha bersungguh-sungguh untuk memilikinya, dari berusaha untuk mencapai kesempurnaan diri secara hakiki, serta lalai beramal untuk akhirat. Ni manusia sibuk cari harta, lupa nak cari habuan untuk akhirat. Ini standard. Tapi hari ni tuan-tuan, agak pelik lagi ialah dalam dunia kita hari ni, orang kaya pula dekat dengan Allah, orang miskin makin kufur. Sungguh. Tengok orang susah, zakat terima, semua nak, tapi masjid tak mai, semayang tak, dapat duit zakat, pergi selun buat rambut untuk raya. Yang tu memang gila tuan-tuan. Dapat duit zakat bagi 600 untuk zakat tahunan bagi raya. Dapat duit zakat, esok rambut sempoi rambut lain terus. Pergi buat rambut
Ikutlah kata buat rambut kita. Dia suami isteri, anak-anak semua buat rambut. Rambut set kala-kala ni. Buat rambut mak. Biasa, duit zakat. Duit zakat bagi kala rambut. Tuan-tuan. Ini cerita real masyarakat kita. Kalau dia boleh buat rambut, maknanya apa? Dia memang tak faham sungguh. Pagi raya main semayang pakai baju Melayu duduk bawah masjid, tak main semayang. Lagi yang apur main duduk dah. Zakat terima. Majoriti yang tak main semayang adalah kelompok-kelompok yang susah. Kita panggil dia main, nak tanya sikit. Lama tak nampak main masjid. Saya duduk kerja lah ni, payah sikit nak main, kerja shift. Tanya, ada shift bila? Kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Malam kalau balik pukul berapa? Malam masuk kerja pukul berapa? Masuk kerja pukul 10. Kerja tang mana? Kerja tang ni. Dia jarak rumah dia nak pergi tang kerja dia 10 minit tak sampai. Habis tu bersebab insya' tak nampak. Tara nak mandi, tara nak makan, tara nak pakai, tara dia sambil minta tara. Tak ada nama semayang. Tu balik besok pagi pukul berapa? Pukul 5, 5.30 boleh balik lah. Boleh balik lah. Pasal tak main semayang subuh. Takkan nak semayang subuh tunjuk kat ustaz kot, dia kata. Debuh kita. Takkan nak semayang subuh tunjuk kat ustaz kot. Saya semayang kat tempat kerja. Dah kot balik terjarak dengan rumah dekat je. Kot singgah semayang dengan baju-baju kerja tu ke. Teringin ke nak tengok? Tak ustaz, macam ni ya ustaz. Kita semayang ni semua bukan boleh tunjuk ke orang. Semayang kita ni, kita dengan Allah Ta'ala. Saya tak masuk dengan hang ni dah 1644 3 suku. Mai cakap benda yang sama. Semua sama jenis dengan hang. Memang tak main masjid, tak main semayang, dan memang tak semayang. Semua bagi alasan yang sama. Dari dulu. Kita bila? Daripada sebelum saya beranak lagi semua cakap lagu ni. Hang kira manusia yang memang akan ambil yang ni betul step. Tu saya gelak-gelak dah. Tak jangan melawak dengan hang. Dia dah melawak pun pedih dia dah. Kalau pedih, Alhamdulillah. Saya kata, pedih Alhamdulillah, maknanya hang berasa saya nak suruh hang main masjid, saja nak tengok. Saja nak tengok hang main masjid. Mainlah. Raya saya nak tengok hang main masjid, saya nak ambil gambar hang. Tuan-tuan, dia main sungguh raya. Dia main sungguh. Tak, hang main sungguh tak. Alhamdulillah, main kita ambil gambar, orang ambil gambar, ramai ambil gambar ada tuan-tuan. Syok, bagi dia main. Duduk lepas tu, subuh-subuh sampai pula. Awal boleh sampai. Balik kerja awal. Insya' sampai tak? Sampai insya' boleh sampai. Saya boleh duduk lagi, boleh makan sekali, boleh duduk sembang lagi, nak tarik kepala begong. Tak masuk kerja lagi. Apa bagi depa duduk Ustaz? Boleh duduk pula. Syok dah ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Cuma nak abang tuan apa? Nabi sebut kadal faqru kufrun. Kadang-kadang yang fakir ini banyak yang kufur. Terbalik zaman kita ni tuan-tuan. Seterusnya, oleh kerana manusia itu mempunyai sifat kufur terhadap nikmat, cintakan harta benda dan bakhil terhadapnya, maka mereka hendaklah kerap mendisiplinkan diri mereka menjurus ke arah perkara yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Bila sebut kata bahagia, nak bahagia yang selama-lamanya, bukannya temporary, nak permanent dapat kebahagiaan itu. Yang keduanya, Allah mempunyai pengetahuan yang sempurna, bersifat kekal, abadi dan menyeluruh terhadap permulaan hidup manusia dan kesudahannya mencela sifat mereka. Celaan dan ancaman yang ditujukan kepada orang yang berakal bertujuan agar mereka meneliti kesudahan nasib mereka yang pasti dan sentiasa bersedia menghadapi hari akhirat dengan bekalan takwa dan disiplin diri yang tinggi, menjauhkan diri dari sifat derhaka, engkar dan amalan-amalan buruk. Dan yang tuan-tuan, pengetahuan Allah mengenai hari pembalasan terhadap segala amalan, perbuatan dan tingkah laku manusia tidak berbeza dengan pengetahuan Allah yang bersifat azali di peringkat awal penciptaan manusia. Sesungguhnya apabila Allah berfirman yauma idzin, adalah bertujuan yauma idzin, satu hari nanti,
yang bertujuan untuk menegaskan lagi pengetahuan dan ilmu Allah yang mencakup masa lalu, kini serta yang akan datang. Justru pembalasan terhadap manusia terikat dengan amalan mereka masa lalu, maka dikhususkan sebutan terhadapnya menunjukkan bahawa Allah sentiasa ingat dan tidak lupa. Dengan perkataan lain, Allah sentiasa adil dan cukup mengetahui serba-serbi ketika membalas dan memberi ganjaran terhadap setiap amalan dan perbuatan manusia. Tuan-tuan, manusia tak ada petikai sikit pun pembalasan Allah, kerana Allah bersifat azali. Dia mengetahui dulu, kini dan yang akan datang. Semua dia tahu. Pengetahuan Allah mencakupi, melebihi daripada pengetahuan manusia. Manusia dia boleh buat expectation saja, tapi Allah membuat pengetahuannya sangat tepat kepada apa yang berlaku dan yang akan berlaku dan yang telah berlaku. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebab itu carilah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Jangan cari pandangan manusia sebagai ukuran. Sat lagi orang kata apa pula kat saya, tapi kita tak pernah kata pun, tak kira Allah celah saya. Selalu kita cakap, tak kira saya buat apa-apa, tak kira orang kata apa pula kat saya. Kita tak kata pula takut-takut nanti Allah celah saya. Patutnya mendahului Allah daripada manusia. Takut celaan Allah daripada celaan manusia. Saya nak buat macam ni, saya nak mai awal-awal pagi kita baca Quran pelan-pelan, kita buat baca-baca Quran, kita akan baca Quran dulu, hidupkan surau kita dengan Quran setengah jam sebelum subuh. Contoh, tuan-tuan pun main-main surau, tak maulah, saya apa pula orang kata kat saya. Kenapa nak takut? Sesuatu yang tak dimulakan sukar untuk diikuti. Kita kena mula dulu, startlah dulu. Bila kita mula, akan ada orang ikut, walaupun dia susah, walaupun tak ramai nak ikut, tapi orang akan ikut. Saya buat program tadabbur Quran. Mula-mula Sultan Kuasa kata, siapa nak duduk tadabbur Quran ni pagi-pagi Sabtu dengan Ahad. Sabtu dengan Ahad saya minta supaya dikhatamkan Quran dan khatam tafsiran, khatam terjemahan. Setiap hari Sabtu dan Ahad pagi lepas subuh, imam akan baca satu muka surat Quran, jemaah akan ikut. Satu ayat, jemaah ikut. Habis semua tu muka surat, imam akan membaca terjemahan daripada ayat yang dia baca. Kita nak khatam dua-dua sekali. Mula-mula Tuan Kuasa tanya, kata takkan Ustaz ada orang nak ikut ke, macam susah nak buat gitu. Saya kata buat dulu, baru orang boleh tahu, baru orang boleh ikut. Alhamdulillah tuan-tuan, tak payah habaq. Sebab buat tujuan lagu tu, sebab kita nak bagi Quran yang diwakafkan oleh orang ramai diguna pakai. Masjid dengan surau tuan-tuan, Quran berlungguk kot, orang wakaf tuan-tuan. Tapi Quran tu duduk baru situ lah. Buka bunyi kerkak sebab tak pernah buka. Nak bagi jalan benda tu, buat program tadabbur, orang jalan. Tuan-tuan, nama kelamaan ada orang tak? Ada. Macam kuliah tuan-tuan buat lah. Dulu ada orang mula-mula buat. Yang mana yang boleh bertahan, tahan lah. Masjid Syekh Yusuf dulu sama tuan-tuan, pada permulaan buat kuliah. Duk buat kuliah ni, ustaz yang duduk depan ni sungguh-sungguh ni, bukan kata melawak tuan-tuan, sungguh-sungguh ni. Yang ada depan ustaz tu hanya Tok Bilal dengan Tok Siak seorang. Tok Siak tu pun sakit tuan-tuan, dah meninggal Tok Siak tu, duduk tepi dinding tidur. Yang ada depan ni Tok Bilal. Imam pula panggil BBC kat ustaz, ustaz saya nak balik ustaz, saat lagi isyak saya tak ada, ustaz nak jadi imam. Ustaz tu pula tuan-tuan, dia tengok dia ni, Bilal seorang dengan dia ni seorang je duduk ada, dia tu pula duduk lain tu. Dia pun cakap seorang, untuk Bilal kata apa? Tak apa ustaz, ustaz terus ustaz, tak apa, saya dengar ni. Dia ni pun angguk-angguk mata 2 jam.
Ustaz tu boleh bertahan tak? Yang mana betul-betul main nak mempertahankan, tahan dengan masjid tak ada aircon, masjid dengan panas tuan-tuan. Doktor biasa ingat lah, panas dengan tak ada aircon, hangat tuan-tuan. Tapi ustaz-ustaz ni duduk mengajar walaupun seorang, bertahan, main merongot pun ada, yang lari pun ada, lari. Dia pergi abang pula dekat, dia pergi abang kat Tok Bilal, saya nak balik, hang beritahu kat Ustaz Izzuq, salam kat dia, beritahu kat dia tahun 2020 saya main pula. Setu baru mula tahun 2015. Dia sound kat saya, dia sound kat dia tu, suruh bikin salam kat saya 2020 baru saya main. Maknanya apa? Dia perlinya, dia belah terus tuan-tuan, dia pergi terus, dia tak mahu, tak mahu main masjid ni dah. Yang bertahan-tahan nak, yang bertahan-tahan tuan-tuan, duduk sampai hari ni, sampai orang ramai sampai hari ni tuan, bila kuliah-kuliah ni alhamdulillah masing-masing ada follower masing-masing, main tunggu depan tu. Cuma nak continuously buat. Ini urusan dakwah yang tuan-tuan tak boleh stop. Macam kita ke tuan-tuan, asal duduk depan tu sampai tukang kono kat sini kan, dari kapet beza sampai kapet ni raudhah terus, daripada bau tak ada sampai bau bakhur pun ada. Dari makan kat belakang sampai makan kat tepi. Urusan kita buat tuan-tuan, continue. Wallahu alam tuan-tuan. Dekat pukul 9. Wallahu alam tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk pada saya minta maaf banyak-banyak. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah berkati kita tuan-tuan. Bulan depan berapa hari bulan? Ada lepas raya. Kita raya bila? 29 Oh, sebelum tu kita raya. Kita raya. Oh, okey. Maknanya tak dan tu. Saya duduk dekat sana lagi. Saya balik main cuti raya. Tapi kita kuliah hari apa? Ni hari Ahad kan? Ahad tak dan, Ahad saya duduk sana. Tak apa, dia macam lain kan. Yang berlari boleh cetera. Lari boleh cetera. Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam, wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.